Recording progress. Chat. Jawab salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Zainul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin boleh tak kalau gambar saya ni letak kat tengah? Biar saya nampak saya kat tengah. Boleh tak? Memang tengah-tengah. Assalamualaikum Ustaz. Oh, sebab di skrin saya ni saya di tepi. Oh, Waalaikumsalam. saya Tak apa, nampak tak apa. Ustaz tengah. Tak apa, tak apa. Okey, okey. Ustaz tengah, tak ada masalah. Ah. Tepi tu produk. Tak di skrin saya ni. Oh, Di okey. skrin saya ni, Skrin saya kita kat tak apa. tepi. Tak apa, tak apa. Saya adjust. Saya tengah adjust ni. Okey. Itulah ada program tadi. Macam mana jadi kedudukan? Boleh dengar suara saya jelas tak? Jelas? Yes. Jelas Ya. Sebab di skrin saya kedudukan lari sikit. InsyaAllah Ustaz. Kalau yang boleh dengar suara saya, tolong tulis sikit di ruang komen, tulis alhamdulillah je. Suara jelas, tulis alhamdulillah. Dan saya faham kita boleh. Okey. Alhamdulillah jelas dan terang. Lain sikit kat skrin saya. Tak apalah. Allah Rabbi. Alhamdulillah kita Allah Ta'ala izinkan untuk kita sambung lagi perbincangan kita pada petang ni. Okey, terima kasih kepada yang respon. Zakia, Abdullah, Razia, Norinon, Alhamdulillah, Aminah, Tuan Haji Zainul, Iza Abdul Kadir, Rahimah, Ismira. Oi, kalau nak keluar tak sabar-sabar. Kalau nak keluar tu sabar-sabarlah, keluar perlahan-lahan. Okey. So kita boleh mula. InsyaAllah boleh mute dulu mic tu. Kalau nak tanya soalan boleh je on balik ataupun tulis di ruangan chat. Kita mulakan dulu sikit dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita masih lagi dalam bab sabar. Kita masuk hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Kalau buku sama dengan saya ni, muka surat 60. Kalau buku sama dengan saya, muka surat 60. Okey, muka surat 60 Kalau buku-buku cetakan lain ataupun mungkin kulit lain, muka surat berapa Kalau yang sama dengan saya, muka surat 60 kat bawah sekali, hadis nombor 12. Tuan Haji Zainal muka surat 64. Puan Norinon 34. Okey, dia ikut cetakan masing-masing lah. Kita baca hadis dulu sikit. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullah wa salamuhu alaihi ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. Maksudnya dari Abi Abdurrahman, itulah Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni gelaran dia Abu Abdurrahman. Nama dia Abdullah ibn Mas'ud. Juga dia glamour dengan panggilan Ibnu Mas'ud. Katanya, seolah-olah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan tentang seorang nabi dari sekian banyaknya nabi-nabi terdahulu dipukul oleh kaumnya sehingga menyebabkan berlumuran darah
Dan Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui." Muttafaqun alaih. Maknanya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini cerita sabar seterusnya di dalam menyampaikan dakwah Islam. Sabar para nabi dengan perangai kaum dan masyarakat mereka sendiri. Apabila mereka mengajak masyarakat kepada menghambakan diri kepada Allah, meninggalkan penyembahan berhala. Jadi kaumnya sendiri, ada kaum yang pukul Nabi, ada kaum yang menyeksa nabinya, bahkan ada kaum yang membunuh Nabi. Bahkan dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika baginda pergi berdakwah ke Taif. Bila di Mekah, orang Mekah teruk sangat perangai, menekan umat Islam, memboikot, dahlah tak terima Islam. Lalu Nabi SAW nyatakan kita perlu cari satu lokasi baru untuk jadikan sasaran dan medan dakwah kita. Lalu Nabi pergi ke Taif. Bila sampai ke Taif, Nabi mula dakwah kepada pembesar-pembesar Taif. Mereka tak terima, mereka perlekeh, mereka perli Nabi SAW. So Allah kata, tak apalah kalau tuan-tuan tak nak terima Islam, tak apalah. Cuma jangan kacau saya, izinkan saya nak jalan di Taif ni, nak jumpa masyarakat. Tapi pemimpin Taif upah budak-budak, mak-mak rempit supaya kejar Rasulullah SAW, supaya ambil batu, kayu, lontar, maki hamun pada Rasulullah SAW sehingga ada luka-luka. Baginda luka masa pergi ke Taif ni, luka, terpaksa lari keluar dari Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Bahkan masa Rasulullah nak lari keluar dari Taif, pembesar Taif upah budak-budak muda berjalan, berdiri di kiri kanan jalan keluar. Macam kalau kita lah, ada VIP sampai dekat dewan, dekat masjid, ramai orang berdiri daripada pintu kereta tu sampai dalam masjid. VIP ni turun kereta jalan kiri kanan, ada orang tengok, hai bye nak salam. VIP akan jalan kat tengah ni. Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harithah ketika dihalau keluar dari Taif, anak-anak muda ni berdiri sepanjang jalan Nabi nak keluar dari Taif. Mereka lontar batu, mereka lontar kayu, mereka maki hamun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sehingga Zaid bin Harithah tahan badan Rasulullah dengan badannya, jadi benteng sehingga Zaid pun luka, Rasulullah pun luka. Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah keluar dah dari Taif, Rasulullah mendoakan penduduk Taif. Ni doa ni. Ini doa yang kita baca dalam hadis ni. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Allah. Nabi sampai kena macam ni, doa lagi, Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah ampunkan kaumku ini, ampunkan. Mereka tak tahu, ya Allah, mereka tak tahu. Ini hebatnya sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datangnya malaikat bukit, malaikat gunung ganang offer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ambil bukit untuk hempap di atas kepala kaum ni. Kalau kita macam mana? Okey, malaikat proceed, baru dia tahu siapa YB. Siapa YB pula? Siapa Nabi. Baru dia tahu saya YB ke awak YB. Saya Nabi ke, baru mereka tahu siapa aku Nabi. Tak, Rasulullah tak jawab gitu. Bila datang malaikat offer untuk hempapkan bukit di atas penduduk Taif ini, Rasulullah kata tak payahlah. Moga-moga ada kalau pakai propen biasa kan. Biasa apa tau? Kau pergi sah pula kat luar tu. Moga-moga ada di kalangan
Tapi yang ketemu. Tolong Fin Abdul Razak. Tolong mute jap mic tu. Okey. Jadi kat mana tadi kita? Kat mana dah tadi? Nabi doa. Apa? Nabi berdoa. Bila malaikat datang offer nak ambil bukit, nak hempak atas kepala penduduk Taif, Rasulullah kata tak payahlah. Moga-moga ada keluar daripada tulang sulbi mereka ini anak cucu zuriat yang akan beriman kepada Allah. Ini kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berhadapan dengan kaumnya. Ya Allah, sabarnya Nabi berhadapan dengan kerenah kaum. Hari ini juga kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu dengan masyarakat, Allahu Akbar. Kita juga berhadapan dengan pelbagai ragam, pelbagai jenis perangai manusia yang berkait dengan COVID, berkait dengan vaksin, berkait dengan solat berjamaah, berkait dengan SOP, berkait dengan majlis ilmu, pelbagai. Zaman sekarang pula zaman dia nak tulis apa saja dia boleh tulis. Kalau zaman dulu dia nak cakap apa saja dia boleh cakap. Yang dia cakap tu yang didengari oleh orang sekeliling dia je. Kalau zaman sekarang dia nak tulis apa, nak maki, nak kutuk, ikut suka dia je. Nak kutuk ulama, nak kutuk mufti, ikut suka dia je. Dan itu tersebar ke seluruh dunia. Ini perlu kepada kesabaran para pendakwah yang menyambung risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kepada kesabaran ni. Bukan mudah Nabi nak sapu darah di wajahnya, di badannya, sambil berdoa pada Allah, ampunilah dosa kaumku. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-13. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta asy-syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Muttafaqun alaih. Ni hadis yang sangat-sangat penting, terutamanya kepada siapa yang sedang diuji sekarang. Sakit ke, sedih ke, serabut ke, stres ke, cuba kita baca hadis ni sekarang. Cuba tengok, berhati elok-elok. Apa beza sebenarnya antara stres dengan sedih? Apa beza? Ada beza tak antara stres dan sedih? Ada tak beza antara stres dan sedih? Stres ke sedih? Stres atau sedih? Stres tu tekanan, Ustaz. Stres tu tekanan macam periuk tu. Kan. Tekanan yang boleh jadi perasaan marah, perasaan duka. Sedih? Sedih, duka cita. Duka cita. Jadi mana lebih teruk antara stres ke sedih? Stres teruk, Ustaz. Stres ke sedih teruk? Stres. Stres. Okey. Kita tengok hadis ni Kita tengok maksud hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut, tiada seorang muslim yang menderita kelelahan. Ada tak sahabat yang pertama perkataan dalam buku saya ni dia tulis menderita kelelahan. Ada tak perkataan lain? Nasab, keletihan ada tak? Kalau dalam buku ni dia tulis kelelahan yang pertama. Kelelahan. Ada perkataan lain tak selain pada kelelahan? Nasab ni maksudnya letih.
Iza Abdul Kadir, keletihan. Nurizah, ditimpa rasa letih. Buku saya letih. Letih. Dalam ni dikata kelelahan. Nasabin ini je maknanya letih. Fa idza faraghta fansab. Letih atau payah. Nasabin letih. Wala wasabin. Yang kedua setelah menderita kelelahan atau penyakit. Yang kedua penyakit. So yang pertama letih, nasabin. Wala wasabin. Yang kedua wasab maknanya penyakit. Wala hammin. Yang ketiga kesusahan, kerisauan hati. Wala hazanin, dan sedih. Bahkan gangguan berupa duri, adza, duri. Wala ghammin, dan stres. Melainkan semua kejadian itu sebagai penebus dosanya. Demikian besar kurnia Allah kepada seorang Muslim, sehingga tiap-tiap penderitaannya yang biasa telah dijadikan oleh Allah sebagai penebus dosanya, sekiranya diterima dengan jiwa iman dan sabar. Allahu Akbar. Letih, nasabin, letih, Kak Norizah. Letih, wasabin, penyakit, hammin, gelisah, hazanin, sedih, gangguan, adza, wala ghammin, gundah. Oh, ini tepat ni. Ini tepat. Sehingga duri yang mencocok kakinya pun. Ini paling tepat saya rasa kalau terjemahan ni. Ada tak yang petani bersama kita yang guna English translation? Ada tak yang guna English translation? Sebab tafsiran ni Rasulullah guna ni Rasulullah guna beberapa perkataan ada makna masing-masing. Sebab tu susunan letih, sakit, nasabin, wala wasabin, wala hammin, gelisah. Ni yang tulis dekat ruangan komen ni, Kak Norizah. Cantik terjemahan ni. Okey. Semua ini Rasulullah kata sehinggalah duri yang mencocok kaki kita. Dan kita boleh kiyas lagi kalau ada orang perempuan yang menjahit ataupun benda yang dipanggil selain pada jahit ni, yang Allah, benda dipanggil perempuan ni yang dia buat siap buat alas meja, alas TV. Allah. Tak nama benda panggil tu. Yang benang dia tebal tu. Kait. Dia Kait. mengait. Kait. Pernah tak yang kait kadang-kadang jari dia tercucuk jarum. Cucuk jarum masa nak kait. Knitting. Masa nak kait. Ataupun dia memang menjahit. Nak jahit butang baju suami, kena jarum. Ataupun orang perempuan, terutamanya yang orang panggil apa, lepas beli ikan kat pasar tu, dia dah siang ikan balik rumah. Siang ikan lah. Siang tau. Bahasa Terengganu dia panggil siang ikan. Bahasa KL dia panggil apa? Ikan ni. Siang kan? Siang ikan. Panggil apa Sama Ustaz. Siang tak? Kesian ikan. Kesian ikan. Siang ikan.
Pernah biasa kan bila kita siang ikan kadang jari kena tulang ikan tu, cuk, kena tulang ikan. Kena Atau duri. Duri kan? ikan ada duri ke? Biasa Ada. tulang lah. Ataupun duri lah. Duri ke, siang ikan kena tulang ke, duri ke, ataupun kita siang udang. Kadang-kadang kita nak buang kepala dia tu kena juga. Saya biasa juga tapi tak selalulah tolong isteri bersih ikan tu. Bila beli kat pasar suruh dia siang-siang balik kan kita bersih. Ambil buru gigi yang tak guna dah buat darah ikan tu kita bersih guna buru gigi. Bukan guna buru gigi yang kita gosok gigi tiap-tiap hari, buru gigi yang tak guna dah. Kadang-kadang kita duk siang nak bersih darah tu, aduh kena duri. Jadi dalam hadis yang kita baca ni, Rasulullah kata, setiap orang yang ditimpa letih, sedih, stres, serabut kepala, sakit, sehinggalah tercucuk duri pun, semua ini Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Allah. Allah nak ampunkan dosa kita. Termasuk yang kena duri tadi. Termasuk yang kena jarum. Termasuk yang kena tulang ikan tadi. Terima kasih Kak Ros Aniza Amran. The Prophet said, no fatigue, no disease. Betul. Sakit, no sorrow. Sorrow ni apa? Sorrow. Serabut ataupun stres kan. Sadness, sedih. No hurt, no distress befalls a Muslim, even if it were the prick he received from a thorn. But Allah expiates some of his sins for that. Ya Allah, ya Allah. First time saya dengar bersihkan ikan kena buru gigi. Betul tak? Bersihkan ikan guna buru gigi. Ni isteri saya yang ajar saya, memang dekat sink tu dia sedia buru gigi yang lama lah. Buru gigi yang kita tak pakai dah. Kat darah ikan tu kan, buka air, buru gigi. Tapi jangan ambil pula buru gigi tu buat buru gigi kita lepas tu, jangan. Okey, balik pada hadis lah. Nanti kita cerita buru gigi ikan lain kali. Tapi ni bagus soalan. Nurul Adila, macam mana kalau kita tercarut dulu, celaka ke, lepas tu baru tercakap Astaghfirullahalazim. Yang pertama sekali, kita biasakan mulut kita ini dengan sebutan-sebutan yang baik. Bila kita terbiasa kat mulut kita shit, kat mulut kita celaka, kat mulut kita memaki hamun, saya kena sebut contoh lah tapi cukuplah dua tu, tak ulang dah. Tapi kalau mulut seseorang itu yang selalu dengan carut, memaki hamun, apabila berlaku perkara-perkara, cucuk jari, dia keluar perkataan celaka dulu. Dia mencarut dulu. Ini yang kita bimbang. Takut-takut kalau berlaku, na'udzubillah, tengah bawa kereta pun kalau aksiden, yang mungkin menyebabkan kematian, yang keluar di mulut dia adalah mencarut, yang maki hamun. Biarlah kita biasa di mulut kita ni kalau terkejut, Allahu Akbar. Biar Allahu Akbar. Ataupun terkena sakit sikit, Astaghfirullah, Allahu Akbar. Biar kita biasakan begitu. Kalau kita dah biasakan di mulut kita dengan mencarut, dengan maki hamun, itulah yang akan terkeluar. Habis tu Ustaz, lepas tu kita istighfar balik sebab rasa bersalah. Alhamdulillah lah. Baguslah bila kita rasa bersalah, kita istighfar. Dan ini masuk kalau kita bincang tajuk taubat hari tu, ini dosa kita, dosa personal kita. Jadi kita istighfar sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Taala terima. Tetapi kita nak melatih lidah kita dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Biar. Okey. Apa kita nak sebut kalau kita tengok sesuatu yang mengkagumkan? Kita sebut apa? Sebut apa? Zikir apa? Zikir apa?
Kita tengok yang menarik. Subhanallah. OMG. Betul, subhanallah. Ya, Masya Allah. Betul. Sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah. Subhanallah. Betul. Bila kita tengok sesuatu kemalangan ataupun orang ditimpa musibah atau kita ditimpa musibah, kita sebut apa? Na'udzubillah, boleh? Ataupun lebih tepat lagi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita sebut tu. Kalau berjanji, kita sebut apa? Kalau berjanji, sebut apa? InsyaAllah. Ya Allah. Rosak lari pitching. You find the way. InsyaAllah. Kalau berjanji. Biar kita dengan wording-wording ni lah. Janji insya-Allah. Makan sedap, dapat nikmat. Apa dia? Sebut apa? Alhamdulillah. Kita rasa tersilap sikit, tertinggi suara dengan suami, terlihat benda-benda tak elok. Astaghfirullah. Berjanji. InsyaAllah. Waktu yang dahsyat, yang menakjubkan. Masya Allah. Subhanallah. Inna lillah. Bila kita ni sabar. Sabar. Fasabrun jamil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabar. Biar kita dengan ungkapan yang baik. Bagus soalan tadi tanya. Soalan tanya tadi, kalau berlaku sakit, berlaku tercucuk jarum, berlaku apa-apa, orang langgar kereta kita kat belakang, kita terkeluar mencarut, maki dulu. Itu ungkapan yang tak baik. Soalan tanya tadi, lepas tu kita istighfar. Bagus istighfar. Tetapi, biasakan mulut kita ini sebut yang elok-elok. Supaya kalau berlaku perkara-perkara sedemikian, kita akan sebut perkara yang elok. Sebab tu, okey. Ada seorang ulama yang mensyarahkan hadis ni. Dia kata, okey tadi, musibah-musibah, sakit, demam, letih, semua ini akan Rasulullah kata apa? Sehingga tercucuk duri ataupun jarum ataupun tulang ikan, semua itulah. Semuanya akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebahagian daripada dosa-dosanya. Kata Syekh Al-Marhum Syekh Ibn Uthaymin. Sekiranya ketika dia kena tu, dia sabar. Dia sabar. Dia baca hadis ni, menghapuskan dosa. Tapi kalau masa dia kena tu, dia menyedari, aku sabarlah ni, Allah nak bagi pahala kat aku. Dia bukan saja dapat menghapuskan dosa, tetapi dia juga dapat tambah pahala. Kita nak buat ayat macam mana? Kita nak buat ayat macam mana? Nota kita. Sebab saya memang saya tulis nota sikit kat kitab saya. Saya tulis apa? Lupa untuk harap pahala, dia akan dapat hapus dosa sahaja. Sekiranya ketika berlaku benda-benda senarai tadi, sakit, serabut, cucuk duri, sedih, ketakutan semua ni, dia juga mengharap pahala, dia pun sabar, dia dapat dua. Dia dapat hapus dosa, dia juga dapat pahala. Kalau orang ketika berlaku perkara-perkara ni dia sabar, dia hapus dosa sahaja. Tapi kalau berlaku, dia terus ingat Allah nak beri pahala kat aku ni, dia akan dapat pahala. Kita nak tulis nota macam mana ni? Sebab saya tulis macam ni, saya faham. Kat buku saya tulis nota. Harap pahala, dapat pahala dan hapus dosa. Lupa untuk harap pahala, hapus dosa sahaja. Boleh faham tak poin ni? Saya takut yang saya terang ni orang tak faham. Sekali lagi, saya baca nota saya sendiri. Jelas? Jelas? Ulang Ustaz. Ulang. Okey, tak apa. Hadis yang kita baca ni, Rasulullah kata seseorang Muslim dia kena sakit, letih,
ketakutan, kesedihan, sehingga dia tercucuk duri pun, semua ini menjadi sebab diampunkan dosa dia. Nak hapus dosa kalau bahasa kita. Oh, dia sakit tu, Allah nak hapus dosa dia lah tu. Okey. Jadi ada seorang ulama diterangkan pada kita. Ketika kita kena sakit, letih, ketakutan, stres, duri tadi semua itu, ketika kena ni, kita terus ingat, aku harap pahala Allah beri aku sabar, aku harap pahala. Dia dapat dua. Dia dapat pahala, dia dapat hapus dosa. Pahala, hapus dosa. Tapi, bagi seseorang, ketika dia kena benda ni, dia lupa untuk harap pahala di atas perkara ni. Dia hanya dapat satu, iaitu hapus dosa dia. Dengan terkena sakit, sedih, stres, tercucuk duri dan sebagainya ni. Is that clear? Tak clear pun, Clear Ustaz. buat clear lah. Maksudnya kesimpulannya kita, ketika kita sakit sikit. Ustaz, Ya, maknanya kalau kita kena tu, kita niatkan untuk dapat pahala, maknanya kita dapat dua kan Ustaz? betul. Satu pahala, satu lagi ni hapus dosa. Betul. Kadang-kadang kita terlupa untuk mengharapkan pahala. Kita terlupa untuk bila sakit lutut, kita sabarlah. Okey. Sakit pinggang, kita sabar. Kita tetap dapat menghapuskan dosa-dosa silam kita. Bukan dosa besar lah, dosa-dosa kecil kita dihapuskan. Allah sabarlah, sakit lutut sikit. Ni kepala, sabarlah. Itu semua kita dapat menghapuskan dosa-dosa silam kita. Tapi ketika kita ada satu perasaan, aku sabar, aku harap Allah beri pahala dengan kesabaran aku ni, dia dapat dua. Dia dapat dah hapus dosa, dia dapat tambah pula pahalanya. Allah Rabbi. Hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. Ni semua hadis-hadis ni kalau kita pegang dalam hidup kita akan menjadikan kita ni orang yang sabar ketika diuji. Ketika ujian-ujian menjelma, hadis-hadis ini menyebabkan kita jadi motivasi untuk bersabar di atas ujian-ujian hidup. Kita baca maksud hadis ni. Dari Ibnu Mas'ud katanya, pada suatu hari saya memasuki tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda sedang dihinggapi penyakit panas. Ibnu Mas'ud datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demam ketika ini. Demam. Rasulullah demam, kepanasan. Lalu saya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tuan dihinggapi penyakit panas yang amat sangat." Ibnu Mas'ud dia tengok Rasulullah demam panas sangat Rasulullah ni. Rasulullah Ibnu Mas'ud kata, "Wahai Rasulullah, saya tengok Rasulullah demam teruk sangat ni wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, "Benar, sesungguhnya saya terkena panas 2 kali ganda orang biasa." Rasulullah jawab, Ibnu Mas'ud, "Aku demam ni, panas aku ni 2 kali ganda daripada orang biasa. Bila aku demam, panas aku menggigil aku 2 kali ganda daripada orang biasa." Adakah ini tanda Allah tak sayang Rasulullah? Tidak. Kita baca sambungan. Lalu Ibnu Mas'ud, saya berkata lagi, "Kalau demikian, tuan tentulah mendapatkan 2 kali pahala." Ni sahabat dia terus faham.
Bila Rasulullah kata aku kalau demam 2 kali ganda panas, teruk aku. Jadi Ibnu Mas'ud tu faham. Kalau gitu Rasulullah dapat 2 kali ganda lah pahala. Lalu Rasulullah kata, ya, demikianlah memang keadaannya begitu. Dan memang tidak ada seorang Muslim pun yang terkena gangguan apapun, sama ada berupa duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah akan menghapuskan sebahagian dosanya sebagaimana rontoknya daun dari pokok. Apa benda maksud rontok? Rontoknya daun itu dari pokok. Apa maksud rontok ni? Gugur. Daun, Gugur. ya, daun-daun yang kekeringan gugur ke bumi. Bila kita tengok musim lugu ataupun pokok-pokok yang daunnya kering, daun ini akan gugur ke bumi daripada pokok tadi. Demikianlah kita manusia, bila kita diuji dengan sakit, gugurlah dosa-dosa kita. Ya Allah. Jadi sebab tu orang yang sedang diuji sakit, kalau ada bersama kita petang ni, saya yakin ada di kalangan kita yang sedang diuji dengan sakit. Ada orang yang ada penyakit. Kita baca hadis ni, menghapuskan dosa-dosa kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat zaman muda kita dulu, mungkin ada zaman kita tak tutup aurat, pakai kain belah sampai ke pinggang. Tinggi sangat pakai ke pinggang, sampai ke peha. Mungkin ada zaman kita tak tutup aurat, mungkin ada zaman kita tinggal solat. Jadi Allah Ta'ala bagi kita sakit sikit, sakit go out, sakit sendi kaki, sakit pinggang, sakit kepala. Kita pun baca hadis ni hari ni. Rasulullah kata tidak ada seorang yang sakit, serabut, stres, melainkan Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa silam dia. Maka kita akan bersyukur dengan sakit kita itu. Kita tidak akan terlalu stres dengan ujian yang menimpa kita. Ya Allah. Ada tak di kalangan kita yang adalah mungkin tak berapa sihat, ada penyakit apa? Boleh kita kongsi sikit petang ni yang sedang menonton kita. Ada tak yang ada keciman ni? Kak Robiah kata dalam ulasan buku saya ni ditulis sesungguhnya penyakit dan seumpamanya daripada yang menyakitkan menimpa seseorang mukmin adalah sebagai penghapus dosa. Oleh itu hendaklah seseorang tidak mengumpulkan antara dirinya dan sakitnya atau yang menyakitkan, misalnya keluh kesah antara yang menjadi sebab hilangnya pahala. Masya Allah. Sebab itulah orang beriman, sebab itulah Imam Nawawi buat satu bab khusus sabar ni. Kita bincang dah awal-awal dulu, sabar ni, sabar tahan diri untuk buat taat, untuk tahan diri daripada buat maksiat, sabar dengan ujian hidup, antaranya sakit dan musibah ini, dan yang keempat kita sebut sabar daripada kemarahan. Jadi betul lah, bila kita sakit, tetapi inilah cara positif, cara Islam. Biar kita ni dalam keadaan sehat kita dapat pahala, ketika sakit pun kita dapat pahala. Ya Allah, ada di kalangan kita Kak Noriza, ada kecil manis. Allahu Akbar. Moga-moga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus istiqamah, berada dalam majlis ilmu, beribadat, urusan-urusan harian. Allahu Akbar. Allah bagi, moga-moga Allah Taala bagi kekuatan. Siapa lagi kat dalam ni ada penyakit apa lagi? Cuba share sikit. Walaupun kita bukan doktor, kita share. Ada tak di kalangan kita ni yang Allah uji dia? Kak Robiah, degenerative disease. Penyakit diskek ni. Biasa kita dengar sleep disc. Ni degenerative disc. Ya Allah, ya Allah. Ini Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa kita. Degenerative disc ni sakit macam mana, Puan Robiah? Yang saya tahu sleep disc. Ni disc. Degenerative ni apa Degenerative tu. Disc kita tahulah, disease ni. Tak apalah. Kita bukan nak diagnose petang ni. Cuma kita nak biar sahabat-sahabat kita, mungkin ada sahabat kita yang dia migraine.
Tapi dia pun dengar Allah, ada orang kecil manis lagi teruk. Allahu Akbar. Santai. Santai pula dah. Santau. Santau angin. Allahu Akbar. Ya Allah, masing-masing dengan dugaan masing-masing. Santau angin. Santau angin ni biasa sampai nak makan dia jadi muntah, tak selera gitu ke? Jadi sakit badan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan pada Kak Robiah, Kak Noriza, Puan Laili. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan, kesabaran. Dan dengan kita jumpanya hadis-hadis macam ni, Allahu Akbar, habis satu keluarga kena ceret-beret muntah. Ya Allah, ya Allah. Allahu Rabbi. Ustaz, jika yang sakit itu ialah anak kecil, Puan Fin, yang sakit itu anak kecil, si anak itu tak ada dosa, Ustaz. Jadi bila seseorang sakit, ujian itu bukan hanya untuk yang sakit itu, tetapi ia juga adalah ujian kepada orang sekeliling. Ketika suami sakit, bukan untuk suami saja ujian juga untuk isteri. Ketika isteri sakit, bukan ujian untuk isteri saja, untuk suami juga. Bila baby sakit, bila baby yang sakit, itu adalah ujian untuk kita, mak ayah baby ni. Baby dia tak ada dosa. Jadi kita tak boleh nak kata, oh baby ni dia menghapuskan dosa-dosa silam. Dia tak pernah buat dosa. Dan dia tak dikira dosa pun. Allahu Akbar. Apa ni? Baby pun kena lembek, cucu. Allahu Akbar. Dia dapat kat mak dia, Ustaz. Pahala dapat kat mak dia. Sabar. Mak dia yang sabar. Mak dia yang bersangka baik. Ada baby sakit. Ada orang, sebab tu satu petua. Ketika kita diuji khususnya dengan sakit ni, tengoklah, kita jenguklah orang yang lebih teruk sakit dia. Baby kita mungkin sakit, demam, tak boleh tidur malam. Cuba tengok ada orang baby dia lahir tak cukup bulan, nak makan pun kena pakai wayar. Anak kita makan okey, cuma demam. Jadi kita ni ketika kita diuji khususnya dalam bab sakit, tengoklah orang yang lebih teruk sakitnya daripada kita. Kita tengok supaya kita pujuk hati kita sendiri. Dan juga kita tengok hadis ni. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa aku. Mungkin aku ni zaman-zaman muda aku ada banyak buat dosa. Alhamdulillah, Allah bagi sekarang Allah nak hapuskan dosa-dosa aku sebelum aku menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cara kita berfikir supaya kita jadi positif dengan ujian-ujian ni. Allahu Akbar. Kita baca sikit lagi. Hadis yang ke-15. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusab minhu, rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan untuknya, Allah Ta'ala dia akan diberi penderitaan, diberi musibah, diberi ujian. Ada ya wadabatu yusib. Yusib boleh, yusab boleh. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, boleh. Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu pun boleh. Dalam bahasa Arab dua-dua makna boleh. Barang siapa yang Allah kehendakkan kebaikan untuknya, nescaya dia diberi penderitaan, diberi musibah. Apa maksud hadis ni? Bila Allah nakkan kebaikan pada seseorang, Allah beri ujian pada dia, kena musibah yang menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah. Kalau dia ni seorang yang lara, musibah tadi menyebabkan dia bertaubat kepada Allah,
Musibah menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah. Musibah menyebabkan munajat dan doa dia lagi hebat dengan Allah. Ada tak yang bersama kita 70 orang petani ni yang kena COVID dan sekarang ni dah sembuh? Ada tak? Ataupun yang sedang kuarantin, yang sedang positif COVID? Ada tak petani? Ada tak yang bersama kita sekarang yang pernah positif COVID sekarang sihat dah? Atau yang memang sedang positif COVID sekarang? Tak apa, tengok online, kuarantin. Ada tak? Atau sikit lagi lah. Di kalangan ahli keluarga kita yang pernah lalui positif COVID baru ni. Suami ke, isteri ke, anak ke. Baru-baru ni positif Ustaz. Sekarang sihat dah. Ada tak? Ada. Ada Ustaz. Anak cucu. Allah. Lepas tu sekarang Alhamdulillah dah baik dah Ustaz. level berapa? 4. Uish. Suami anak saya level 4. Masuk Laki. hospital lah Ustaz. Lelaki. Suami. Masuk ward. Punya anak. Allah. Siapa stage 4? Yang dekat-dekat rumah dia ada kira keluarga jugalah, diorang duduk macam satu lot arwah bapak dia punya rumah tanah kan. Ya. Suami isteri meninggal pun ada. Allah Akbar. Lepas tu tinggal anak. Anak kecil. Tak ada anak dah besar. Alhamdulillah dah 2 orang tu. Yang lelaki tu besar dah. Ya Allah. Macam mana Puan Zahra masa anak menantu positif COVID baru ni, macam mana doa kita? Lain tak daripada biasa? Lain kan? Memang ni lah Ustaz. Tak tahu nak cakap Ustaz. Doa kita lain. Doa kita lain. Kita minta mengadu dengan Allah lain. Terbayang wajah cucu. Terbayang wajah anak menantu. Sebab tu hadis ni, cuba kita tengok elok-elok hadis ni. Maksudnya, barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan, Allah akan beri ujian pada dia. Maknanya tahniah kita ucap pada Puan Zahra, sekeluarga anak menantu, itu tanda Allah sayang. Lalu Allah beri ujian. Sebab dengan ujian itu menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah. Ini orang yang lulus ujian. Ada juga orang yang diuji oleh Allah, bila diuji dia jadi semakin jauh. Ada. Dia menyalahkan Allah. Ada juga. Bila dia diuji, dia jadi putus asa, tak nak solat, tak nak berdoa. Ini ada juga. Tetapi orang yang betul-betul Allah sayang, Allah bagi ujian, dan dengan ujian itu dia semakin dekat dengan Allah. Dia semakin banyak munajat dia dengan Allah. Lepas sihat ni, dia jadi rajin bersedekah. Sebab tanda dia bersyukur. Lepas sihat ni, dia rajin semaya-semaya sunat, puasa sunat. Ini orang yang lulus ujian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalah dengan hadis nombor 15 ni. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk dirinya, nescaya Allah Ta'ala akan kenakan musibah ke atas dirinya. Dengan musibah itu dia menjadi semakin dekat dengan Allah. Okey, hadis ke-16. Sebelum saya pergi ke hadis yang ke-16, ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Ada soalan tak? Ada tak nak tanya soalan setakat ni? Kalau ada soalan, kalau tak ada soalan, kita sambung. Ada soalan? Tak ada? Azura. Ustaz, ada ke orang yang tak kena apa-apa ujian dari Allah? Maksud Allah tak nak beri kebaikan ke Ustaz? Bagus soalan ni, Kak Azura. Kita sebut sakit, letih, stres, sedih, kena duri, ujian semua. Tapi ada di kalangan kita yang dia rasa, Ustaz, saya tak pernah kena duri. Saya tak sedih, Ustaz. Orang COVID setahun setengah baru ni pun suami saya ada je duit, Ustaz. Bisnes dia berjalan okey. Saya pun sihat tubuh badan, Ustaz. Jadi Ustaz baca petani, Ustaz kata,
Kalau Allah sayangkan seseorang, Allah Ta'ala akan uji dia. Jadi saya ni macam mana Ustaz? Saya tak kena penyakit, tak serabut anak-anak saya pun okey. Sebelum ni belajar online. Sekarang dah pergi sekolah, okey je. Duit cukup. Saya ni Allah tak sayang ke? Macam tak ada ujian ke? Sebenarnya, dia juga sedang berhadapan dengan ujian. Ujian bersyukur atau tidak. Kita merasakan diri kita tidak ada, tak kena ujian, itu satu musibah. Kita rasa diri kita okey, tak ada ujian, tak ada musibah, kita semua okey. Itu satu musibah. Jadi, dia sedang berhadapan dengan ujian. Kalau tadi ujian sabar, yang kita baca ni, orang yang tak, dia rasa dia tak kena ujian, dia sedang diuji, bersyukur atau tidak. Jelas Puan Azura? Naudalillah. Ujian di kala susah lebih mudah berbanding di kala senang. Ya Allah, betul. Puan Naudalillah, betul. Ujian masa susah, kita jadi ingat Allah. Sabar ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika susah. Tetapi ketika senang, berapa ramai di kalangan kita yang Alhamdulillah. Sedapnya petang ni, hari ni makan tengah hari lauk siakap. Oh, siakap. Glamour kan siakap sekarang. Sedapnya makan, Alhamdulillah. Tudung pun tudung bawal dah tak ada sekarang, tudung bawal. Tudung siakap. Jadi, Alhamdulillah makan sedap. Nak balik kampung jalan jam, tengok tepi jalan, ada orang kereta naik temperature, berhenti tepi jalan dengan anak-anak. Kereta kita aircon okey, sihat, duduk selesa, siap boleh tengok TV lagi, YouTube lagi dalam kereta. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Itu ujian, syukur ataupun tidak? Ujian juga. Yang sakit, ujian, sabar ataupun tidak? Yang senang, yang sihat, ujian sama ada dia bersyukur atau tidak. Kita sambung sikit ya. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Hadis yang ke-16. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Ini cerita orang nak bunuh diri ni. Ini cerita orang yang frust dengan kehidupan. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kamu mengharap-harapkan tibanya kematian disebabkan oleh penderitaan yang terkena padanya. Jangan wish, jangan harapkan mati, jangan. Allahu akbar. Ni putus asa. Baik, I mati saja. Biar I matilah. Jangan. Janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan tibanya kematian disebabkan oleh penderitaan yang terkena padanya. Tetapi jika ia terpaksa juga nak berbuat demikian, maka hendaklah dia berkata, ni Rasulullah kata, jangan ada di kalangan kita yang bila dia hadapi masalah, dia diuji dalam kepala dia nak mati. Jangan. Sekarang ada statistik orang bunuh diri, kadar bunuh diri, remaja pun ramai bunuh diri. Hati-hati. Tengok filem, nonton filem apa filem dari negara mana yang jenis banyak sikit-sikit bunuh diri. Dari negara mana? Budak-budak muda minat sangat. Jadi dia tengok menjadi ada masalah, putus dengan girlfriend, putus dengan boyfriend, salah langkah sikit nak bunuh diri. Ada. Dan memang statistik ramai remaja juga yang bunuh diri. Allahu akbar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, jangan ada di kalangan kita yang dalam hati dia
berasa nak mati disebabkan musibah yang dilaluinya, dugaan hidupnya. Jangan. Tapi kalaulah Rasulullah kata, kalaulah terpaksa sangat, maknanya dia ni rasa penyakit dia teruk sangat, menyusahkan keluarga, menyusahkan isteri dia, mak ayah tak ada dah, nak teruk sangat dia tak boleh. Dia rasa keadaan dia ni terlalu menyusahkan dia. Kalau terpaksa sangat pun, kata Rasulullah, umum sikit. Doa macam mana? Ya Allah, lanjutkanlah hidupku kalau hidup ni lebih baik untukku. Ya Allah, segerakanlah mematikanku sekiranya mati lebih baik bagiku. Maknanya apa? Maknanya dia masih lagi serah kepada Allah. Yang pertama, jangan kita duk cita-cita mati dengan musibah dan masalah yang kita hadapi. Jangan. Yang kedua, kalau memang terpaksa juga, berdoalah pada Allah, ya Allah, sekiranya mati lebih baik untukku, matikanlah diriku. Sekiranya hidup lebih baik untukku, maka hidupkanlah aku. Maknanya dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey. Banyak kes bunuh diri kan? Allahu akbar. Hari itu saya ada forum dengan Ustazah Hafizah Musa, dengan Ustazah Asma Harun, bicara berkenaan dengan kes-kes bunuh diri. Menggerunkan bila kita tengok sebab-sebab bunuh diri. Antara sebabnya tak boleh nak bayar hutang. Antara sebabnya dia kena COVID. dia positif COVID. Bila dia tahu dia positif COVID, dia pergi bunuh diri, terjun bangunan. Allahu akbar. Dia takut mati disebabkan COVID. Bila kena COVID dia takut. Dia pergi bunuh diri. Allahu Rabbi. Ada yang kerana perceraian, ada yang pelbagai sebab lah. Islam ajar jangan duk fikir nak mati gitu. Kalau rasa berat sangat pun, sebutlah ya Allah, sekiranya mati lebih baik untukku, matikanlah aku. Sekiranya hidup lebih baik untukku, hidupkanlah diriku. Ustaz, macam mana sakit depression? Yang salah satu simptom ialah rasa mati. Rasa mati ke rasa nak mati? Yang tanya ni, rasa mati ke rasa nak mati? Depression. Dia terlalu murung, dia terlalu stres. Jadi ini sebenarnya adalah bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan supaya kita berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa depression? Kita tengok, kita back to cari punca, apa dia orang panggil ni, troubleshoot, cari punca masalah kalau depression. Mungkin kerana bersendirian, mungkin kerana anak-anak dah tinggalkan dia, mungkin kerana dia ada penyakit-penyakit, mungkin kerana dia ialah kemurungan tadi, ataupun ada tekanan-tekanan. Maka bila kita baca hadis-hadis yang kita baca petang ini, dia selalu ingat Rasulullah kata sakit, sedih, stres ni nak hapus dosa-dosa silap. Maka dia akan jadi positif. Dia akan jadi positif. Tapi kalau dia terfikir bab mati, kita lain. Tahu, kita digalakkan mengingati kematian. Dalam hidup masa kita sihat ni, kita mengingati kematian yang menyebabkan kita bersungguh nak ibadah. Kita mengingati kematian yang menyebabkan kita tidak bertangguh untuk bersedekah. Itu bagus mengingati kematian. Tapi putus asa dan rasa biar aku mati je lah. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit teruk. Jadi dia seolah-olah dia telah berputus asa dengan rahmat Allah. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Okey. Tapi mengingati mati bagi kita yang orang muda apatah lagi, orang yang lagi sihat, mengingati mati yang digalakkan, yang menyebabkan dia terdorong untuk melakukan perkara-perkara ketaatan lagi banyak. Sebab dia ingat mati, cepat-cepat nak bayar hutang, nak bersedekah dia tak tangguh. Ini bagus mengingati mati. Yang Nabi larang tadi, mengharapkan nak mati. Okey. Bagus juga soalan Puan Zura ni. Contoh keadaan yang boleh berdoa untuk mengakhirkan hidup. Apa? Ialah maksudnya mungkin keadaan-keadaan dia ni sakit teruk. Dia suami, dia sakit teruk, bedridden.
dia tak boleh nak bekerja, dia terpaksa menyusahkan isteri dan anak-anak dia, sakit dia pun teruk sangat dah, isteri dia pun tak larat, dia jadi bebanan kepada hidup pada keluarganya, apa anak tak boleh nak pergi sekolah sebab duk jaga dia, sehingga dia rasa ya Allah. Pada ketika itu yang dia rasa sakit dia ni memang tak ada harapan sembuh dah, doktor pun kata tak payah datang hospital lah, sehingga dia rasa ya Allah, aku terlalu jadi bebanan menyusahkan isteri dan anak-anak. Dia pun ya, tapi Nabi kata doa macam mana? Ya Allah, sekiranya hidup baik untukku, hidupkanlah aku ya Allah. Sekiranya mati lebih baik untukku, maka kau ambillah nyawaku ya Allah. Maknanya dia ni, dia bukan putus asa. Dia berserah pada Allah. Yang tak boleh, dia berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya kata, dalam lagu-lagu yang popular luar negara, ada yang frekuensi yang mengganggu otak sehingga menyebabkan depresi. Terutamanya lagu-lagu rap. Ya, betul. Lagu-lagu barat, Jepun, Korea, lagu-lagu yang bukan saja sebabkan depression, tetapi seni kata yang ada yang dia nak menyelami kononnya orang yang ada masalah, lalu seni katanya dia orang yang ada masalah tadi, depression tadi, feel bersama, seolah penyanyi-penyanyi ni masuk dalam naluri mereka dan kadang-kadang bawa pada menyembah syaitan, memaki hamun Tuhan, mengajak mengakhiri masalah ini dengan ambil nyawa sendiri. Memang ada. Bahkan ada grup-grup yang tertutup, mereka mengajar cara bunuh diri. Allahu Akbar. Ada. Dan ada remaja-remaja kita yang sejak senyap tanpa kita sedari, ikut grup-grup ni. Dia ajar tutorial bagaimana mengambil nyawa sendiri. Allahu Akbar. Di lengan ini cara ambil pil berlebihan. Allahu Akbar. Ya Allah, Ustaz, adakah kerana kalbunya lalai, kerana dirinya tak mengingati Allah? Yalah, memang hatilah puncanya. Depression kemungkinan penyakit murung yang perlu rawatan, yang kemungkinan dia tak sedar diri. Ya, daripada depression memang perlu pada rawatan. Sebab tu saya kata tadi troubleshoot. Ustaz, nak troubleshoot macam mana Ustaz? Saya duduk seorang kat rumah Ustaz. Lepas suami saya meninggal, anak-anak pun ada kehidupan dan rumah dia masing-masing. Saya bersendirian sahaja di rumah Ustaz. Rumah besar, duit banyak, tapi saya rasa depressed Ustaz. Sebab itulah bagus bila adanya majlis-majlis ilmu sebegini. Sibukkan diri kita dengan majlis ilmu. Zikrullah, baca Quran, tolong orang kalau ada duit lebih, cari orang-orang susah, kita bantu dengan mungkin transfer duit, hantar bantuan, order barang, hantar kat orang susah. Sibukkan diri kita. Kalau kita layan pada depression tadi, Allahu Akbar, kalau kita layan, kita akan bertambah lagi kemurungan tersebut. Dan baca hadis-hadis sebegini. Ini ubat untuk jiwa kita. Bagaimana kalau orang yang sakit tenat, yang bergantung kepada life support machine, sebab dah tak ada harapan, keluarga rasa lebih baik offkan mesin agar tidak berpanjangan sakit si pesakit. Macam mana kes macam ni Ustaz? Ini semua perlu kepada nasihat doktor-doktor pakar. Perlu kepada nasihat doktor-doktor pakar, dan dia ada faktor-faktor mungkin tak mampu dari segi keuangan, mungkin tak mampu nak biarkan pesakit itu terus dalam keadaan kesakitan. Jadi perlu kepada nasihat-nasihat doktor pakar untuk kita buat pertimbangan. Istikharah baik-baik. Ini perlu pada nasihat. Keadaan masing-masing berbeza-beza. Jadi untuk tanya hukum, fatwa, kena tanya orang yang pakar yang berada berdekatan berdasarkan keadaan masing-masing. Bukan mudah nak buat keputusan ini. Bukan mudah. Bagaimana ada yang lalui masa musim COVID baru ni. Ada yang masih hidup, ada di stage 4, tapi terpaksa, ikhtiarnya terpaksa ditidurkan. Ada kemungkinan boleh sembuh balik. Ada kemungkinan bila ditidurkan itu dah tak ada harapan. Jadi perlu kepada keputusan berdasarkan nasihat doktor-doktor pakar.
dan juga carilah tutup guru yang berdekatan untuk nasihat. Allahu akbar. Mana Ustaz dengan kita buat istiharah Ustaz? Apa? Istiharah Ustaz. Aha. Semayang istiharah tu. Okey. Kalau macam kita ada masalah kan. Macam doktor kata ini kalau buat operation ni 50. Habis tu kita macam susah nak buat keputusan kan. Okey, sebab tu ada satu hadis, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Tidak akan rugi orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang yang meminta nasihat orang lain yang pakar. Sekali lagi saya ulang. Hadis yang bermaksud tidak rugi orang yang istikharah, tidak menyesal orang yang minta nasihat orang lain yang lebih tahu. Saya ulang balik sekali lagi. Siapa nak catat, catat. Sempat tak catat? Sempat tak? Siapa Tak, sempat? tadi Cuba ulang. gangguan ni Ustaz. Ya, nanti jap. Nabi sebut tidak rugi orang yang istikharah, tidak menyesal orang yang minta nasihat orang lain yang lebih tahu. Jadi Puan Zaharah tanya, jika kita sakit nak buat pembedahan, masa tu doktor pun kata 50-50. Kita dah dengar, kita dah tanya pakar, dia buat MRI, buat X-ray, dia pun tengok. Okey, antara ikhtiar yang boleh kita lakukan, kita buat pembedahan. Bedah, buang problem ni. Tapi 50-50. Kita tuan punya badan ni, ketika nak buat keputusan, nak setuju ke tak nak. Maka Puan Zahrah tanya, kita istikharah. Betul sangatlah tu. Itu tindakan yang sangat tepat. Sebab kita dah tanya pakar, lepas pakar dah bagi maklumat, 50-50. Maka kita istikharah, minta petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, istikharah ni tak semestinya, bukan semata-mata untuk kahwin je, untuk terima pasangan ni, terima ke tidak terima. Ya, itu salah satu tempat untuk kita istikharah. Kita dapat tawaran 2 kerja, ataupun kita ada dah kerja sekarang, dapat offer kat tempat lain, kita confuse nak keputusan, boleh istikharah. Dan kes yang Puan Zahra tanya ni, kita dah dapat nasihat doktor, nak buat pembedahan, tak tahu nak terima ke tak, nak buat ke tak, nak buat ke tak. Istikharah. Bagus. Dan itu satu perkara, istikharah dalam banyak perkara yang bantu kita untuk buat keputusan. Yang kedua, istikharah ni tak semestinya kita bermimpi direct. Oh, kena mimpi nampak muka Haji Zainal sedang senyum pakai kopiah. Boleh terimalah Haji Zainal. Tak, bukan gitu. Tak semestinya mimpi nampak muka orang ni. Ataupun bila kita nak buat pembedahan, nak tunggu kita mimpi jumpa doktor, bedah kita celek sihat. Tak semestinya begitu. Tetapi bila kita betul-betul istikharah, antara tanda yang pandu kita untuk buat keputusan yang mana satu, kita ada rasa kecenderungan hati. Kita rasa cenderung, itu adalah isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga dengan cara mimpi, dan mungkin juga bukan dengan cara mimpi, tapi ada mudah je urusan gini. Mungkin Allah Taala nak lorongkan kita. Nak buat bedah ke lepas istikharah, ada jumpa orang yang ada penyakit yang sama dengan kita, lalu dia pun bagi tahu, oh saya ada masalah ni dulu sama dengan awak, saya pun makan benda ni, saya pun berubat dengan orang ni, Allah bagi sembuh. Mungkin itu adalah isyarat daripada istikharah kita. Jumpa satu ikhtiar lain. Saya kau ya betul lah sebut. Ni saya duduk niaga Batu Saudak ni, banyak kes saya jumpa orang yang nak buat pembedahan buang sinus. Dah ada tarikh dah. Tiba-tiba kita kata ikhtiar dulu, try Batu Saudak ni makan. Lepas 2 minggu dia datang, Ustaz,
tarikh untuk operate tu saya dah pergi. Doktor kata gone, sinus dah hilang dah. Sebab dia keluar mulai kahak, ingus. Tak jadi buat pembedahan. Maksud saya, yang kes yang Puan Zahra tanya tadi, orang ada sakit-sakit tertentu, doktor dah bagi nasihat, dia dah istikharah, adalah isyarat-isyarat tertentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagus istikharah dalam bila kita tak boleh nak buat keputusan itu. Wallahu a'lam. Satu lagi hadis yang ke-17. Tapi hadis ke-17 ni agak panjang. Apa kalau ada soalan boleh kita jawab satu soalan. Hadis ke-17 ni kita sambung kuliah akan datang lah. Sebab dia agak panjang. 25 November. Yang sedang menonton kita ni, dari mana paling jauh ada? Cuba tulis kat ruangan komen. Dari mana paling jauh? Penganjur kita Bukit Jelutong, Shah Alam. Yang sedang menonton ni ada tak? Yang jauh pada Shah Alam. Yang paling jauh siapa petang ni? Yang paling jauh dari mana petang ni? Ada tak? Cuba tulis kat ruangan chat tu. Oi, dari Singapura ni terus jawab yang paling jauh dah ni. Puan Zakiyah Abdullah dari Singapura. Puan Jun dari Singapura. Masya Allah. Alhamdulillah. Hajah Saraniyah dari Sarawak. Siti Junaidah dari Sarawak. Masya Allah. Oi, jauh kita ni. Dari mana lagi? Orang Kelang dah tak nak tulis dah sebab ada yang dari jauh dah. Orang Sungai Buloh tak tulis dah sebab dah Sarawak, Singapura dah tulis dah. Dari mana lagi yang menonton petang ni? Tak apalah yang tak jauh pun, yang dekat-dekat pun. Dari Kelang saya ingat. Kan Sungai Buloh. Subhanallah. Hikmah majlis ilmu kita secara online. Moga-moga Allah Ta'ala berkati usaha yang dilakukan oleh RH Qiraat. Alhamdulillah. Kelas-kelas Quran ada lagi kan? Kelas Ada Ustaz, semua ada. InsyaAllah ada. Masih berjalan lagi kelas-kelas Quran tajwid ni. Masa dia masa bila? InsyaAllah ada. Ya, insyaAllah ada Ustaz. Waktu dia masa bila? Lepas asar gini tak ke? Tidak, kalau macam metodologi kiraat 10, dia malam. Pukul 8 malam. Kalau Iqrab, malam. Oh, Iqrab. Ya, Iqrab malam. Iqrab oleh Ustaz Hakim dari Hud punya akademi. Iqrab Quran. Iqrab Quran. Iqrab cara harfiah. Tadabbur oleh Ustaz Fazrul hari Ahad. Ya Allah. Malam juga? Tak, dia petang sama macam Ustaz. Iqrab tu hebat tu. Iqrab Quran. Ya, lepas tu kita pun ada fardu ain. Ustaz Azizi Bukit Jelutong. Ya, yang fardu ain tu masa bila? Fardu ain Sabtu pagi pukul 10. Ya. Oh, kena kita ada itu ya. Kena pakat-pakat hadis semua tu memeriahkan majlis ilmu kita. Dan ramai. Daripada wuduk dan solat itu patutnya ramai attend sebab itu daripada umur 7 tahun kan Ustaz wajib kita semayang. Jadi dia very detail. Alhamdulillah. Kena pakat-pakat hadis, ajak ahli keluarga, manfaatkan lagi. Alhamdulillah. Selain pada Sarawak, Singapura dari mana lagi petang ni? Dari Seksyen 7 ada. Kalau yang dari luar Selangor dari mana lagi? Yang dari luar Selangor. Tak apalah, tak jauh sangat pun. Dari negeri mana lagi ada? Orang Terengganu ada tak Orang Terengganu ada tak petang ni? Orang Kelantan, kau Terengganu, kau Penang. Masya Allah. Bagus. Walaupun kita jauh dari Seremban. Walaupun kita jauh, tetapi melalui cara online ni boleh terus bersilaturahim. Yang dengan Syekh Mesir hari tu ada tak lagi? Yang talaki dengan Syekh Mesir tu? Ada? Ada, boleh kalau Ustaz nak buat, bagilah soalan. Saya buka je. Ustaz bagi soalan, dia mestilah ada menang. Kalau tidak, adalah menang kuis ke apa ke, barulah dia boleh masuk ke Syekh tu untuk baca sejam. Okey. Ya. Maknanya ada lagi lah peluang kalau lelaki dengan Syekh tu.
Boleh, boleh. Kalau Ustaz bagi 1-2 soalan, kita terima je. Kita hantar je nanti dia untuk belajar talaki dengan Syekh Amru. Soalan saya dah tanya pertama sekali tadi dan dah ada pemenang. Soalan Okey. soalan saya tadi, siapa petani yang paling jauh? Tapi dah jawab dah, Puan Zakiyah dari Singapura dan Puan Jun dari Singapura. Ni 2 orang pemenang kita. Boleh? Boleh, Puan Zakiyah tu memang dah dengan Ustaz, dengan Syekh Amru. Saya bagi dia orang lain lah. Okey, Pasal dia memang ada dengan Syekh Amru. Dia memang tetap dah tu. Lepas 1 ke 1 dia belajar dengan Syekh Amru. Oh, Masya Allah, barakallah. So saya bagi dia syekah lah pula. Okey, saya nak tanya satu soalan je petani. Petani saya nak tanya satu soalan je petani, dan yang jawab betul ni dia yang akan dapat talaki dengan Syekh Amru dari Mesir. Soalan saya, siapa petani yang paling senior umur dia? Saya nak sebut paling tua takut berasa hati. Yang paling senior umur dia petani. Siapa? Cuba bagi tahu kat komen. Okey. Puan Norino 66. Okey, ada tak lagi yang lebih pada 66? Tulis. 68. Okey, Puan Zaharah 68 68. Puan Rahimah 68 plus. Haji Sarania 65. Ada yang lebih pada 68 tak petani? Puan Rahimah 68 plus. Ada yang lebih pada 68? Tak ada. Saya pun plus Ustaz. Apa? 68 plus. Saya pun 68 plus Ustaz. 18 plus. Puan Rahimah kata bulan Mac ni 69. Puan Zaharah bulan berapa 69? Baru lagi nak bulan 11. Jadi Puan Rahimah lebih lagi sebab dia bulan Mac ni 69. Ada tak 70 dah? Ada tak yang bersama kita petani 70? Tak ada. Maknanya kalau gitu, kita adalah penerima kita Puan Rahimah ni yang akan dapat talaki dengan Syekh Amru. Boleh penganjur? RH Qiraat Center. Boleh. Minta tolong bagi nanti ya nama dan telefon number. Yes, Puan Rahimah. Boleh sama contact ada Rustia. problem. Lepas tu bulan Mac nanti, happy birthday to you. So insya-Allah kita jumpa. InsyaAllah kita jumpa dalam kuliah kita akan datang. Kita sambung lagi hadis bab sabar ni minggu hadapan. Saya rasa sekadar ni dulu kita petani. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.